Baik penonton, hari ini kita nak berbicara berkenaan dengan bagaimana usaha untuk memperkasakan golongan belia dalam kerangka Malaysia Madani. Pastinya hari ini kita nak mengetahui berkenaan dengan satu program yang akan dilaksanakan, iaitu Youth Empowerment Fair yang akan diadakan dalam masa terdekat ini. Jadi kita bawakan dua orang tetamu bersama kita pada pagi ini. Kita perkenalkan terlebih dahulu. Ya, itu dia. Bersama dengan kita di sebelah saya kenalkan Tuan Muhammad Kamil Abdul Munim, merupakan patron YEF 2024. Dan juga ditemani oleh Michelle Lee, pengarah program YEF 2024. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Okey, so pasti untuk permulaannya kita nak berikan pemahaman awal kepada masyarakat, khususnya mungkin generasi belia yang bersama kita pada ketika ini. Kita nak berikan pemahaman terlebih dahulu berkenaan dengan program yang akan dilaksanakan, iaitu Youth Empowerment yang akan diadakan dalam masa terdekat ini. Bagaimana usaha ini untuk memperkasakan golongan belia Madani? Baik, terima kasih. Ini adalah satu inisiatif yang kita laksanakan bersama dengan agensi-agensi kerajaan dan juga pihak swasta untuk menyediakan ruang yang lebih terbuka, partisipasi yang lebih meluas dan juga satu ruang wacana perbincangan bagi kita memastikan bagaimana kita dapat menyumbang kepada pembangunan belia dalam negara ini. Kita berhadapan dengan banyak keadaan dan juga situasi sebelum daripada ini, termasuk selepas daripada pandemik COVID-19 itu yang menyaksikan bukan hanya sekadar golongan belia tetapi banyak segmen masyarakat itu terkesan dan terjejas. Betul. Dan kita sekarang dalam fasa untuk memulihkan semula keadaan ekonomi untuk semua segmen, dan sudah tentu tugas kita pemimpin ataupun tokoh-tokoh muda yang ada dalam negara ini kena mencari jalan dan juga ikhtiar bagaimana kita dapat memperkasakan kegiatan dan juga aktiviti kelompok ataupun golongan belia ini, dan salah satunya adalah melalui pendedahan yang sebegini ruang disediakan untuk partisipasi golongan muda. InsyaAllah pada minggu hadapan 3 dan 4 hari bulan di KLCC. Wow. Okey, minggu hadapan di KLCC. Ya. Okey. Dan tema kali ini dibawakan adalah memacu masa depan kelestarian Malaysia. Mungkin Michelle ada sesuatu yang ingin dikongsikan berkenaan dengan tema ini. Kenapa kita mengangkat tema ini pada kali ini? Ya. Okey, so golongan belia memainkan peranan yang amat penting di Malaysia untuk memacu masa depan kelestarian Malaysia. Dan golongan belia di Malaysia adalah kunci untuk masa depan yang lebih lestari untuk Malaysia. So, di YEF kita ada 3 tiang, pendidikan, kerjaya dan keusahawanan. 3 tiang ini adalah asas untuk pemerkasaan belia. Tambahan pula, 3 tiang ini berkait rapat dengan matlamat pembangunan mampan. Dan ini menjadikan acara YEF kami sebagai gerakan yang didedikasikan untuk memacu masa depan kelestarian Malaysia. Sudah pasti untuk memacu masa hadapan Malaysia lebih harmoni bawah kerangka Malaysia Madani ini memerlukan satu platform yang lebih meluas, dan ini salah satu platform yang terbaik untuk memperkasakan golongan belia. Dan kita bercakap berkenaan perkara ini, pastinya ada perancangan jangka masa panjang di bawah yang telah dirangka oleh pihak kerajaan, dan kita melihat juga kepada matlamat pembangunan mampan SDG yang keempat yang menumpukan kepada pendidikan berkualiti, teras kepada inisiatif untuk jangka yang lebih panjang dan lebih meluas. Jadi bagaimana kita melihat perkara ini sebagai satu impak yang lebih dekat kepada golongan belia untuk memastikan mereka memahami apa yang telah disampaikan, apa yang telah dirancangkan. Sebab itu bila kita sebut tentang soal SDG ni, Sustainable Development Goals ni, ianya selaras dengan rukun pertama dalam kerangka Malaysia Madani yang mana kita menyentuh tentang soal kemampanan. Kerana kita nak pastikan dalam apa sahaja perkara yang kita lakukan ke hadapan ini, kita tak nak buat sesuatu yang sia-sia. Betul. Harus ada satu pelan dan juga tindakan yang dapat memastikan kemampanan dan juga kelangsungan ke hadapan ini supaya kita dapat memberi nilai tambah dan juga memastikan bahawa proses untuk kita membangunkan belia ini tidak hanya sekadar omongan kosong. Betul. Tetapi sebaliknya dilaksanakan melalui tindakan dan juga program pelaksanaan yang menyeluruh. Jadi sebab itu apabila kita sediakan platform YEF ini, kita memberikan ruang kepada golongan belia untuk berinteraksi dengan lebih dekat
kalau kita bercakap tentang soal bagaimana kita menyediakan platform dengan menggunakan ataupun memanfaatkan agensi-agensi yang ada dalam kerajaan, itu mereka boleh secara langsung berinteraksi dan juga memperoleh sedikit sebanyak manfaat. Dan ini bukan hanya sekadar tentang seperti yang disebut oleh Michelle tadi, kita menumpukan kepada tentang soal pendidikan, tentang soal kerjaya dan juga daripada aspek keusahawanan. Kerana kita percaya bahawa mereka ini harus diberikan pendedahan dengan lebih dekat. Dan selain daripada itu, kita juga dah dapat kepastian daripada beberapa tokoh menteri yang ada dalam kerajaan, umpamanya Menteri Komunikasi Yang Berhormat Saudara Nik Nazmi dan juga Menteri Alam Sekitar Yang Berhormat Saudara Nik Nazmi tadi, KKD Menteri Komunikasi Ialah Wabi Fahmi Fadzil dan juga Saudara Nik Nazmi itu akan turut hadir berwacana dan berforum secara langsung, dan insya-Allah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dr. Seri Anwar Ibrahim juga dijangka akan hadir, kerana pada tahun lalu kalau kita lihat daripada program yang diadakan YEF 2023 itu memberi kesan yang sangat besar. Ada satu sesi temu Anwar pada ketika itu, Meet Anwar diadakan, dan para pelajar, pemuda, golongan belia itu dapat berinteraksi secara langsung, dan ada beberapa perkara yang dibangkitkan pada ketika itu. Kalau saya boleh bagi satu contoh, dibangkitkan tentang soal pembiayaan elektronik pada ketika itu. Ada satu dibangkitkan tentang soal monopoli dan sebagainya, dan alhamdulillah kita tengok dalam tempoh yang begitu singkat sekarang kita dah ada open payment system boleh digunakan untuk semua. Jadi sebenarnya peranan belia anak muda dalam negara ini, kalau kita betul-betul posisikan mereka ini akan terlibat secara langsung dalam proses pembentukan dasar dalam negara ini. Jadi ini adalah matlamat dan juga cita-cita kita di pihak, saya boleh kata bagi pihak kerajaan, untuk kita pastikan keterlibatan dan juga partisipasi golongan belia dalam negara ini kita dapat maksimalkan sebanyak mungkin. Ya, baik. Saya kira golongan belia juga cukup memberi peranan yang besar dalam negara kita kan, khususnya dari pandangan mereka juga akhirnya boleh membentuk kemudahan juga kepada kita kan pada jangka masa akan datang. Dan selain daripada itu juga, apa antara kelainan yang dibawakan untuk YEF 2024 pada tahun ini berbeza dengan tahun yang lepas? Tahun ini ada banyak lagi forum yang disediakan, bengkel kemahiran dan juga mini talks. So tahun ini YEF memang nak fokus untuk pemerkasaan belia. Sebab tahun depan YEF sudah boleh kira successful event. So kami tahun ini nak buat event yang lagi successful. So kita sediakan banyak lagi forum yang hopefully boleh beri manfaat kepada golongan belia. Okey, antara forum-forum yang akan diketengahkan nanti? Tajuk-tajuk yang mungkin? Tajuk-tajuk mungkin ada satu forum yang saya akan jadi moderator. Tajuk dia it's about transformative education dan TVET, so vocational training. So itu salah satu tajuk forum untuk YEF nanti. Yang lain kena tunggu. Yang lain kena nantikan, pasti ada yang istimewa menanti anda semua. Dan kita sedia maklum pelbagai program dan juga platform telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Khususnya kita melihat bagaimana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sangat dekat dengan golongan belia. Dan kalau kita imbas kembali temu Anwar yang pertama kali diadakan di KLCC pada Disember yang lalu, kita lihat mendapat sambutan yang sangat-sangat menggalakkan. Luar biasa. Lebih daripada puluhan ribu yang hadir pada ketika itu, dan diteruskan di peringkat IPTA di seluruh negara. Betul. Dan bagaimana kita melihat perkara ataupun platform YEF 2024 ini merupakan satu platform yang baharu, yang lebih inklusif untuk seluruh golongan belia, khususnya dalam kita memberi perhatian kepada apa yang dimahukan oleh belia dalam bidang keusahawanan dan juga mungkin dalam bidang pendidikan juga. Sebab itu bila kita bercakap tentang soal polisi ini, kita tak boleh hanya sekadar berbahas di ruang yang eksklusif ataupun ruang-ruang yang tertentu. Jadi penganjuran YEF ni adalah untuk kita menarik semula minat kelompok muda, golongan belia itu, supaya mereka ini seperti yang saya sebut di peringkat awal tadi, yang paling penting sekali ialah ada interaksi secara langsung, pendedahan secara langsung. Kerana kita lihat kepada angka-angka ekonomi dan juga tidak termasuk juga dengan cabaran-cabaran yang berlaku terutamanya dalam segmen gig ekonomi dan sebagainya. Itu kita tak boleh
maknanya biarkan begitu saja. Mengambil sikap bahawa dalam pasaran ataupun apa yang disebut sebagai free market ekonomi terbuka ini tak banyak perkara yang kita boleh dictate. Tetapi di akhirnya keutamaan kita daripada sudut pemerintah itu, dia nak kena jaga dan pastikan bahawa nasib dan juga kelangsungan kehidupan golongan belia yang sudah tentu berhadapan dengan cabaran yang besar ini dapat diteruskan. Justru ruang yang diberikan ini, kalau dahulu 2023 itu kita anggap itu sebagai satu benchmark bagi kita pada tahun itu. Kehadiran yang sangat memberangsangkan dan sudah tentu tahun ini kita mengharapkan kita dapat hasilkan satu platform medium yang lebih baik, penyertaan yang lebih ramai. Kita jangka lebih daripada 15,000 kali ini penyertaan dengan forum dan juga wacana lebih daripada 20. Itu sebagai satu ruang untuk kita memberikan input secara langsung kepada para belia dan ada sesi Q&A. Itu sebenarnya yang paling penting supaya kita dapat extract secara langsung apa yang ingin dilaksanakan oleh umpamanya daripada pihak kerajaan, pemerintah dan juga private sector lah, sektor-sektor swasta. Bagaimana mereka ini dapat memainkan peranan mereka membantu kita untuk memastikan bahawa keberadaan dan juga kedudukan kelompok golongan belia yang ada dalam negara ini dapat terus kita bela dan pertingkatkan. Itu cukup penting dua komunikasi lah, maksudnya ada sesi soal jawab kan. Itu antara benda yang saya kira golongan belia juga menantikanlah untuk bertanyakan soalan, mengemukakan pendapat dan sebagainya kan. Itu dan ini merupakan platform bagi mereka juga. Dan selain daripada itu, di kesempatan waktu yang ada ni mungkin boleh wawarkan sekali lagi pada mereka yang sedang menonton sekarang ini untuk sama-sama kita hadirkan diri. Saya kira ia akan memberi bukan sahaja manfaat kepada golongan belia tapi untuk kita semua kan. Banyak informasi yang akan diberikan dan banyak juga aktiviti yang boleh dilakukan di sana. Silakan. Okey, so boleh wawarkan sekali lagi orang ramai untuk jemput hadir. Kita jemput sebenarnya ialah nama dia Youth Empowerment Fair. Tapi bukanlah untuk orang muda je. Sebenarnya semua boleh hadir dan kita alu-alukan kehadiran semua pada 3 dan 4 hari bulan ini di KLCC. Ayuh ramai-ramai kita gunakan manfaat dan juga ruang yang ada ini untuk menimba pengalaman, mencari pengetahuan supaya kita dapat membina keupayaan kita dalam pendidikan, kerjaya dan juga saya percaya ramai daripada kalangan kita yang inginkan mendapat sedikit sebanyak pengetahuan dan juga skill dalam bidang keusahawanan dan ini adalah platform yang terbaik. Jadi jangan lupa hadir beramai-ramai. Hadir beramai-ramai dan kita nak dengar juga daripada pengarah kita. So pastinya saya nak bagi tahu kepada seluruh golongan belia khususnya yang berada di Lembah Kelang ini kenapa wajib datang Youth YEF 2024 ini dan apa yang menarik menanti mereka semua. Okay, so dekat YEF acara ini kita akan ada banyak professionals yang dari kementerian dan juga private sector yang akan ada di sana. Ada banyak booth untuk golongan belia boleh pergi belajar, boleh you can get to know about opportunity yang ada untuk mereka di Malaysia dalam ekonomi tempatan. So acara ini is free, percuma, tak payah bayar. Okey. So itu yang paling penting. Itu sangat penting. Nak jumpa dekat sana. Boleh walk in tak perlu daftar online ke apa. Sekarang pendaftaran dah buka. Dah buka. Tapi boleh walk in juga sebab percuma. Percuma saja. Kita pun boleh datanglah. Boleh. Kita minta RTM pun datanglah untuk coverage dan sebagainya. InsyaAllah. Boleh. Okey, penerbit. Okey, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kami iaitu Tuan Muhammad Kamil Abdul Munim selaku Patron YEF 2024 dan juga Michelle Lee merupakan pengarah program YEF 2024. Moga semuanya berjalan lancar, insya-Allah ada kesempatan waktu anda semua boleh hadirkan diri kerana saya kira ia merupakan program yang baik untuk khususnya bagi golongan belia yang ingin memahami ilmu berkenaan dengan keusahawanan. Okey, tarikhnya adalah 3 dan 4 Februari 2024. Okey, simpan tarikh ini ramai kita bersama-sama kita mendapatkan manfaat yang akan diberikan kepada kita semua insya-Allah melalui program YEF 2024. Okey, sekarang ini kita nak bersama dengan rakan kita di Konti Radio Sabah FM. Kita bersama dengan DJ Edwin dan juga DJ Nori yang ingin berkongsi berkaitan dengan festival kesenian daerah Aberfort. Silakan.